memberikan atau memberitahu kita bagaimana mereka mengatasi pandemik kali ini dan mentransformasikan perniagaan tradisional mereka. Okay? Mereka adalah Encik Loh daripada MCM Group sebagai seorang regional manager yang hari ini mewakili syarikat Code 7 dan juga Cik Amy Siok. Cik Amy Siok merupakan pengasas kumpulan media Money Compass atau dinamakan Celik Wang dan merupakan media platform literasi kewangan dalam talian You Learn Money juga. Beliau merupakan pemenang anugerah penyumbang industri oleh SME Association Malaysia dan merupakan penyokong literasi kewangan sejak 15 tahun yang lepas dan juga beliau adalah pengurusi pengasas Persatuan My Life. Okey, jadi soalan pertama yang saya ingin tunjukkan kepada mereka adalah sila kita mengambil sedikit masa untuk memperkenalkan bisnes anda dan juga apakah misi dengan visi yang dapat membantu perkembangan bisnes anda sendiri dan apakah cabaran yang dihadapi oleh industri tradisional pada masa kini. Jadi soalan ini saya nak tunjukkan kepada Encik Loh. Sebelum saya mengundang Encik Loh, sama-sama kita menonton satu video daripada syarikat Code 7. Okey, jadi kami ingin bertanya kepada Encik Loh daripada syarikat Code 7. Okey, apakah syarikat Code 7 ini? Kerana kita banyak kawan yang tak pernah dengar dengan syarikat Code 7. Dipersilakan Encik Loh. Okey, Lucas. Ya. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua dan terima kasih kepada moderator dan Profesor Max Shankar untuk memberi saya satu peluang untuk berkongsi di sini. Sebelum kita memulakan perkongsian yang sangat menarik, menawan dan menakjubkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Himan, tapi bukan Iman dan saya dari MCM Group, bahagian pengembangan perniagaan. Saya akan menyampaikan kepada anda untuk memperkatakan mengenai ekosistem keselamatan digital pertama di dunia. Tidak lain, tidak bukan, iaitu Code 7. Ya, boleh tak kita tengok sedikit reaction anda? Tekan butang wave atau lampaian. Terima kasih semua. Moderator, next. Apakah Code 7 dan bagaimanakah yang memberi manfaat kepada semua? Pengasas Code 7, iaitu Yang Bahagia Datuk Patrick Ong membawa visi untuk berkolaborasi dengan firma keselamatan berkualiti yang bersatu sebagai satu di dalam platform ekosistem ini dan meningkatkan standard keselamatan dengan menjadi responden atau penjaga untuk memastikan keutamaan keselamatan bagi semua lapisan masyarakat. C7 sudah berkolaborasi dengan lebih dari 40 firma keselamatan untuk memulakan langkah bagi mengurangkan kes jenayah di bawah zon perlindungan C7. Seperti yang dijadualkan, platform C7 bekerjasama dengan firma keselamatan yang paling dipercayai yang juga memiliki peralatan komprehensif untuk melindungi isi rumah, peruncitan, perindustrian, pusat membeli belah, zon lapangan terbang pada setiap kali responden datang untuk memastikan anda mendapat pengalaman perlindungan anda yang lancar. Moderator, next.
Jadikan hidup kita sebagai satu misi, bukan jeda atau waktu rehat. Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada semua, berikut adalah misi besar C7 untuk kita. Semua orang boleh dilindungi. Peningkatan standard keselamatan, kurang bergantung pada pekerja asing dan mengurangkan kadar pengangguran Malaysia. Mengikut Kemaskini, laporan yang lalu, kadar pengangguran Malaysia sekarang adalah 3.9% yang dipengaruhi oleh wabak semasa, dan ini adalah kadar tertinggi dalam sejarah 15 tahun yang lalu. Ini merupakan benar-benar situasi yang mencabar bagi semua orang. Moderator, next. Tidak kira seberapa baik idea syarikat yang ditubuhkan, yang paling penting, tanpa tuan-tuan yang berada di sekeliling syarikat Kod 7 tidak dapat melangkah lengan lebih jauh. Siapakah mereka? Sebilangan besar pasukan pengurusan bersama di atas mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dalam semua jenis lapisan pelindungan negara untuk membimbing Kod 7 melalui pandangan dan nasihat dari pakar industri yang berharga. Moderator, next. Dengan rendah hati, saya ingin berkongsi mengenai lapisan pelindungan Malaysia. Lapisan pelindungan terbahagi kepada beberapa lapisan, antaranya pasukan tentera, pasukan polis, badan sukarelawan, awal sebagai rela, dan pasukan pengawal keselamatan. Moderator, next. Bermula dari negara asal kita, Malaysia, terdapat sebanyak beberapa ratus firma keselamatan di pasaran. Secara amnya, kebanyakan pendekatan merupakan konvensional di mana firma keselamatan akan berhubung terus dengan pelanggannya. Itu sebenarnya bermaksud bahawa kebanyakan pelanggan akan menghadapi masalah yang sama. Siapa badan beruniform ini? Apakah latar kebelakangannya? Bagaimanakah sikap kerjanya? Ada kemungkinan mempunyai masalah komunikasi? Dan banyak lagi. Disebabkan itu, syarikat-syarikat bersaing untuk mendapatkan perniagaan yang mana berkemungkinan besar ia tidak dapat menggunakan sepenuhnya tenaga kerja mereka. Secara lebih tepat, di bawah peraturan Malaysia, hanya orang tempatan dan Nepal yang boleh menjadi pegawai keselamatan atau pengawal. Tetapi kadang-kala kita menemui pengawal tidak mematuhi dari peraturan di Malaysia. Berikut perkongsian saya untuk salah satu. Terima kasih dan saya sampaikan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih Encik Lo. Okey, jadi Kod 7 ini merupakan firma keselamatan. Ini merupakan satu perniagaan yang atau industri yang sangat-sangat tradisional. Jadi nanti kita juga ingin nak dengar perkongsian daripada Encik Lo bagaimana Kod 7 boleh transformasikan satu firma keselamatan yang begitu tradisional menjadikan satu firma atau satu syarikat yang baru di era baru. Okey, nanti kita dengar perkongsian daripada Encik Lo lagi. Okey, sekarang pula saya ingin nak mengundang CEO daripada Celik Wang iaitu Cik Amy untuk memperkenalkan bisnes Cik Amy. Kerana Money Compass atau Celik Wang pada dulunya merupakan satu majalah. Okay. Majalah, kita tahu majalah adalah seperti surat khabar merupakan perniagaan yang sangat-sangat tradisional. Okay. Jadi apakah yang akan berlaku atau cabaran terhadap majalah pada era kini Jadi kita ingin mengundang Cik Amy untuk memperkenalkan misi dengan visi Celik Wang dan juga cabaran yang dihadapi pada masa kini. Jadi sebelum saya mengundang Cik Amy, kita sama-sama menonton satu video
baru daripada celik wang yang bernama You Learn Money. Sehingga kini terdapat lebih daripada 300,000 kes bankrupt di negara Malaysia. 2 daripada 3 rakyat Malaysia mengalami tekanan kewangan kerana kos sara hidup yang tinggi dan kekurangan ilmu pengetahuan kewangan. 40% milenial memberitahu mereka berbelanja lebih daripada apa yang mereka mampu milik. Dengan kenaikan kos sara hidup pada hari ini, apakah rancangan kewangan anda untuk hidup dengan selesa dengan perbelanjaan harian dan masih dapat menghasilkan sejumlah wang bagi simpanan untuk membeli rumah pertama anda? Biarkan You Learn Money membantu untuk meningkatkan literasi kewangan anda. Platform pembelajaran atas talian bagi meningkatkan literasi kewangan dan memberi pengetahuan serta kemahiran kewangan. 70 video literasi kewangan yang dibuat khas untuk anda. Topik asas dan mengikuti trend. Diadaptasi oleh 40 institusi pengajian tinggi. Daftar sekali dan dapatkan akses ke ketiga-tiga peringkat asas kursus literasi kewangan. Dapatkan tajaan untuk pack nilai You Learn Money dengan diskaun 80% hari ini. Literasi kewangan buat semua. Okey, dipersilakan CEO dari Celik Wan, Amy. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada moderator Lucas. So, nama saya Amy, CEO untuk Money Compass Media Group. So, hari ini saya cuba untuk membentangkan dalam bahasa Malaysia sebab saya jarang buat persembahan dalam bahasa Malaysia. Biasa boleh bahasa cerita dalam English. bahasa Inggeris sedikit pun okey. Ya, saya akan cuba ya. Jika ada salah kata ke ada tersilap, saya memohon minta maaf ya. Okey, harap semua boleh bersabar dengan saya. So, hari ini kami telah tahu masalah negara yang dihadapi. Sebab COVID-19 memang telah memberi satu tekanan untuk mereka yang kekurangan rezeki. Kebelakangan ini 3 bulan sudah lepas, ramai yang menghadapi masalah kewangan kerana hilang kerja ke atau tidak dapat cari rezeki sebab kena duduk di rumah sebab takut pandemik akan menjadi lebih dahsyat dan akan memberi kesusahan kepada kesihatan kita semua orang. So, hari ini kita kena berfikir apakah masalah yang dihadapi ialah masalah kewangan dari segi case bankruptcy, case muflis di Malaysia. Mengapa isu ini berlaku? Salah satu sebab yang paling hebat sekali ialah kekurangan literasi kewangan, iaitu literasi kewangan yang rendah. Next slide. Ya, so slide ini telah menjelaskan bahawa 75% Malaysian orang rakyat Malaysia rasa sangat susah masa dalam emergency macam ni. Mereka tak ada simpanan yang cukup dan mereka tidak bersedia untuk bersara. So 60% Malaysian yang umur 50% mereka rasa susah nak bersara. So ini akan menjadi
mereka sebagai beban untuk kerajaan dan juga untuk masyarakat kita. So dan juga ramai yang telah melibatkan diri dalam kes-kes yang penipuan scam. Mereka telah ditipu oleh kes cepat kaya ke macam mana. So bankruptcy isu mungkin semakin tinggi. So sekarang saya nak membentangkan sikit mengenai apakah visi dan misi Money Compass. Okay, Money Compass sejak 15-16 tahun yang lepas, yang dulu, kami telah berpegang teguh pada nilai teras korporat, iaitu integriti, gairah dan positif. Misi kami ialah sebagai satu media yang baru yang terdiri daripada penerbitan majalah dan digital media menjadi pintu masuk untuk kebebasan kewangan untuk semua, iaitu Financial Freedom Gateway for All. So, dulu perangai pembaca atau sikap pembaca ialah membaca majalah tradisional. Lepas sekarang trend sudah berubah. Ramai pembaca lebih suka membaca corak online atau mobile. So dari slide sini kami boleh nampak majalah juga satu Yulan Money platform dan juga persatuan yang saya diasaskan tahun lepas, iaitu untuk menjemput pendidik literasi kewangan untuk sama-sama menyumbangkan kepada negara dari segi memberi pendidikan kepada orang ramai. Okay. Slide yang next slide. Okay. Dan juga kami yang awal-awal sekali kami menerbit dalam bahasa English dan bahasa Cina. Sekarang kami juga telah mengasaskan satu platform yang baru, iaitu Celik Wang. Sebab kami tahu bahawa populasi di negara kita ramai yang bertutur dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Keperluan untuk meningkatkan literasi kewangan adalah sangat penting. So, slide yang seterusnya, kami juga telah menyertai aktiviti-aktiviti untuk membantu BKS di negara kita, itu SME. Sebab SME merupakan golongan yang sangat penting untuk menyumbangkan dari segi ekonomi. So, mereka memerlukan bantuan dari segi kewangan, bantuan dari segi pinjaman, dari institusi-institusi kewangan. So, kami selalu menganjurkan projek-projek macam SME Financial Solution. So, memberikan cara-cara penyelesaian kewangan dan menjemput pihak-pihak yang berkenaan untuk memberi nasihat kepada BKS. So, inilah 3 platform yang kami telah buat atas dalam talian. So, it's an online website. Sekarang sudah kami mengalami transformasi. Memang perjalanan dari sebuah magazine yang tradisional dan kini telah menjadi online platform bukan satu perjalanan yang mudah. So, lebih kurang 10 tahun yang lepas kami sudah ada website. Okay? Tapi untuk tukar corak dan juga kebudayaan untuk menyesuaikan diri dalam semua
keadaan yang trend yang baru. So terus kami kena belajar macam mana sebab ada banyak trend, banyak online yang yang banyak sekali lah untuk kami kena belajar. So dari magazine kami ubah kepada online platform. Dari seminar conference yang kami selalu anjurkan, kami jadi satu learning hub, itu You Learn Money. Dan juga exhibition kami pernah buat di tempat-tempat yang conference macam KLCC, Mid Valley. Sekarang kami ubahkan jadi webinar dan juga satu hari nanti kami akan juga memberikan satu platform untuk mengumpulkan semua finance tools, menjadikan satu macam teras satu platform lah untuk semua institusi. So dulu kami juga buat CSR untuk mendidik mahasiswa-mahasiswi di universiti. Kami telah mengadakan banyak pelawatan ke universiti-universiti untuk menganjurkan financial education roadshow. Lebih kurang, I think more than sudah lebih 50 pelawatan yang kami telah anjurkan. Sekarang kami telah ubah menjadi webinar lah. Nanti yang seterusnya saya akan mengkongsikan apakah yang telah kami telah lakukan kebelakangan ini. So integrated media. So sekarang kami terus cuba mengubah kepada satu media trend yang baru. Ini merupakan satu new normal. Okay, magazine. Tapi masih ada pembaca yang lama masih suka membaca bahan bacaan yang tradisional. Kami akan terus buat yang tapi bilangan cetak sudah turun. Tapi kami akan tumpukan perhatian yang lebih kepada website, okay? Dan juga Facebook. Ya. So Yes. masa sudah sampai. Sorry. Saya nampak gambar ini ya. Saya teringat dulu saya banyak membeli ini Money Compass magazine. Terima kasih banyak. Dulu selalu apabila saya nampak ada di kedai buku, saya akan beli ya. Jadi terima kasih moderator. Saya juga rasa bangga sebab dapat tahu moderator juga membaca kami juga. Terima kasih ya. Saya membaca magazine ini sudah lebih daripada 10 tahun. Jadi kita nampak sekarang majalah daripada zaman dahulu sudah pun perlu transformasi menjadi kepada satu era yang baru. Okey. Terima kasih Cik Amy. Terima kasih banyak. Ya. Jadi soalan kedua yang saya nak tanya kepada Encik Himan dengan Cik Amy adalah, jadi kita tahu kita nak buat transformasi sekarang untuk menghadapi era yang baru. Tetapi cabaran memang berlainan. Terutamanya tiba-tiba tahun ni kita adanya pandemik COVID-19 dan juga mengamalkan PKP. PKP ini tak pernah berlaku dalam hidup kita. Kali pertama kita sama-sama menghadapi PKP ini dan PKP ini sudah lebih daripada 3 bulan. Jadi apakah cabaran syarikat anda dan bagaimana transformasi digital dapat memanfaatkan perniagaan anda semasa dan selepas pandemik COVID-19. Jadi kita mula dengan Encik Loh. Encik Loh ada di atas talian? Ya, ada. Okey. Dipersilakan Encik Loh. Ya, terima kasih. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin mengulas lebih lanjut mengenai isu-isu semasa. Mengapa terdapat tahap kompetensi rendah? Sebahagian besar pengawal keselamatan adalah pekerja asing yang cenderung mempunyai halangan komunikasi yang tinggi atau beberapa masalah sikap.
Mereka bahkan menghadapi kekurangan latihan dan sebahagiannya merupakan pendatang tanpa izin. Tetapi kita sama sekali tidak tahu. Dalam kes biasa, kita melihat banyak pengawal sedang tidur, bukan? Yes. Ini berlaku kerana waktu kerja mereka yang panjang di mana mereka harus bekerja lebih dari 12 jam pagi atau malam. Mari kita cuba berfikir ke depan. Dalam kadar pengangguran tertinggi di Malaysia yang di dalam sejarah 15 tahun, terdapat kemungkinan besar kemelesetan akan berlaku. Moderator, next. Mari kita ambil masa sejenak. Adakah anda bersetuju bahawa kes jenayah juga akan meningkat? Sekiranya demikian, kita benar-benar perlu melihat dengan lebih mendalam mengenai wabak ini. Kami memerlukan perkhidmatan perlindungan yang lebih baik dan boleh dipercayai untuk melindungi diri kita, ahli keluarga, rumah tangga kita, keganasan di tempat kerja, vandalism dan sabotaj, pecah rumah, kemasukan tanpa izin. Perlindungan adalah seperti oksigen. Anda tidak boleh menyentuh atau merasakannya, tetapi anda memerlukannya. Moderator, next. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, terdapat beberapa ratus firma keselamatan di negara asal kita. Setelah kita bersatu sebagai satu, liputan yang lebih besar melalui platform ini, Code7 dapat meningkatkan profesionalisme mereka untuk menjadi responden yang boleh dipercayai dan bukan hanya jaga atau security guard. Saya faham, mesti ramai yang berfikir seberapa besar kemungkinan pendekatan ini akan berjaya. Lembaga penasihat Code7 telah menerapkan banyak peningkatan teori, lebih banyak kecapapan SOP, latihan akademi sendiri oleh tenaga pengajar yang berkelayakan, perkembangan teknologi dan terakhir dengan sistem penilaian awam terhadap perkhidmatan responden untuk meningkatkan proses memperbaiki servis sedia ada. Berikut perkongsian saya untuk soalan 2A dan B. Terima kasih dan saya sampaikan kepada moderator. Okey, terima kasih Cik Lo. Oh, kalau kawan saya dengar topik Encik Lo pada malam ni ya, dia sangat-sangat happy kerana pada minggu yang lepas dia baru dirampas saja di kawasan PJ dan dia telah kehilangan RM4,000 dalam dompet dia. Kalau ada bantuan dari Code7 kerana saya dengar daripada Cik Lo, Code7 ini boleh download daripada APP, right? Ya, dia boleh download di Play Store. Sementara dekat Play Store sahaja. Jadi Yap. ini akan banyak membantu tentang keselamatan diri sendiri ya. Okey, Ya, pada betul. masa yang akan datang. Saya rasa kita tak pernah fikir bahawa firma keselamatan pada hari ini boleh menjadi satu APP dalam mobile handphone sahaja. Ya. Okey, terima kasih Encik Lo. Dari mana hari ini memberikan kita satu gambaran yang atau idea yang cukup luar biasa di mana security hari ini boleh dalam mobile kita. Okey, terima kasih kepada Code7 dan seterusnya kita ingin tuju kepada Cik Amy sekali lagi ya. Kerana tadi kita sudah mendengar transformasi Money Compass dan Celik Wan daripada offline kepada online dan bagaimana cabarannya, apakah cabarannya semasa pandemik kali ini dan apakah peluangnya selepas pandemik COVID-19. Dipersilakan Cik Amy. Terima kasih moderator Lucas. So sekarang slide yang warna merah ini maksudnya cabaran yang kami menghadapi iaitu survivor, game changing. Okey, memang game changing sudah berlaku dalam peringkat beberapa tahun yang lepas. Tetapi masa pandemik
dia telah berlaku dengan tiba-tiba. Corak perniagaan yang tradisional kami telah menghadapi satu keadaan yang macam terperancat sekali lah. Sebab kami memerlukan aktiviti mencetak majalah. So masa tu satu hari pengumuman sudah berlaku. Saya kena mengadakan mesyuarat dengan kami punya team members and also kami punya supplier. So semua kena ubah. Maksudnya kami kena tak dapat kerja pejabat dan juga tak dapat cetak majalah. Yang majalah sudah bersedia pun tak dapat hantar untuk kilang untuk mencetak. So lepas tu kami kena stay at home and work from home. Dalam 1-2 hari saja kami kena buat semua meeting di atas talian, itu Zoom meeting. So everything just happened in a sudden. So kami yang semua ni berlaku bertiba-tiba. So kami kena macam mana menyesuaikan diri dan kami kena ubah cara kami buat seperti harian yang biasa. So, tapi kami tidak rasa kecewa ataupun kami untuk berhenti. Sebab kami percaya yang bisnes, yang perniagaan yang kami buat tu boleh mencipta nilai. Nilai itu ialah memberikan pengaruh dan meningkatkan nilai untuk masyarakat. So next slide. So memang cabaran tu sangat hebat, tetapi kami percaya kami mesti menyelesaikan untuk membuat satu transformasi bagaimana kami menghadapi norma baru. So yang ni slide yang tadi, so kami telah memang pandemik ini saya boleh kata dia seperti satu dorongan yang memaksa kami terus berjalan dengan lebih cepat, lebih berkesan untuk menjejak langkah yang lebih cepat untuk ke depan, iaitu menjadikan dari corak tradisi berubah kepada satu informasi boleh disampaikan di atas tangan, iaitu financial money apps. So kami ingin membuatkan satu financial freedom ecosystem, iaitu dari satu info hub, lepas tu satu learning hub dan finance hub. So langkah pertama dan langkah kedua kami telah bersungguh-sungguh untuk mencapai. Kami berasa langkah yang ketiga, Finance Hub, akan dicapai satu hari nanti. So tadi moderator juga tanya, apakah digital dapat membantu kami untuk memanfaatkan kami semasa kami menghadapi cabaran pandemik, duduk di rumah dan juga selepas. So kami telah menyesuaikan kesusahan itu dengan cepat sekali. So kami sudah memikirkan terpaksa, sebenarnya dalam keadaan yang terpaksa untuk memikirkan satu model bisnes yang baru. So dulu memang kami sudah merancangkan untuk buat webinar, tapi langkah itu sangat perlahan. Tetapi masa pandemik berlaku, kami kena buat seterus dengan terus saja menyesuaikan diri. Dalam beberapa hari saja kami telah merancangkan aktiviti webinar. So lepas tu sampai hari ini kami telah buat lebih kurang lebih kurang 30 webinar dan dapat sampaikan message kepada universiti
PKS semua melalui webinar. Okay, dan so yang semua ini ialah partisipan. Okay, dan juga pada masa yang begitu kesusahan ini, kami pun rasa keperluan untuk melancarkan celik wang dengan masa yang singkat. Sebenarnya kami awal-awal nak melancarkan celik wang pada bulan yang lebih later lah. So tetapi masa tu kami nampak ada satu keperluan yang sangat besar sebab ramai rakyat mereka pun menghadapi kesusahan. So mesti memberikan mereka satu jalan, satu arah. So platform celikwang.com.my akan memberikan mereka banyak ilmu macam mana buat pengurusan kewangan dan juga berita-berita yang terkini. Macam mana nak memohon prihatin semua tu melalui platform ini memang sangat berkesan. So kami juga rasa digital memang dapat membantu kami untuk menjayakan ekosistem yang interrelationship. Kami percaya dalam ekosistem media, kami saling bergantung kepada pihak-pihak yang berkenaan. Kami macam satu ekosistem yang berkaitan untuk mereka macam PR, mereka baca, retail and semua. So masa pandemik ini telah memaksa kami semua untuk berfikir apakah jalan-jalan yang sanggup kami buat untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. So kami rasa janganlah kami bersendirian, rasa kesusahan. Tetapi kami perlulah sama-sama buat satu perkongsian, satu partnership untuk membina satu ekosistem yang sihat. Sebab masa pandemik sudah berlaku 1 bulan, ada satu golongan penerbit majalah yang sangat besar telah mengambil keputusan untuk berhenti berniaga. So dalam ekosistem ini kami rasa sangat sedih sebab yang golongan majalah berikut adalah sangat ternama sekali. So semua majalah-majalah yang lain pun rasa sangat risau, sebab mereka adalah pemimpin juga, leaders of the industry. So macam ni untuk meneruskan perniagaan majalah tradisional adalah amat susah sekali. So pihak kami pun rasa mesti cari satu jalan. So kami pun mengumpulkan ekosistem yang berkaitan untuk sama-sama membincang cara penyelesaian. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab ekosistem kami telah dapat bersatu. Mereka adalah macam PR, macam agensi berita, macam majalah yang dulu saling bersaingan, sekarang boleh duduk bersama untuk berbincang macam mana untuk menyelesaikan penyelesaian masalah. Minggu yang lepas, kami juga dapat mengumpulkan beberapa majalah, pengasas majalah untuk duduk sama-sama cerita macam mana untuk menubuhkan ekosistem sesama sendiri yang dapat membantu sendiri. Dulu kami tak dapat mengkongsikan pikiran sebab saling bersaing. Sekarang kami sudah jadi satu perkongsian. So perkongsian itu sangat penting. Perkongsian strategik, perkongsian kandungan, perkongsian talent dan perkongsian pelanggan. So sekarang saya rasa ini memang bagus. Ini satu contoh
macam mana strategic partnership. So kami juga amat ribuan terima kasih kepada MCM, Global Investment Community, dan juga kepada Max dan juga Max punya team dan juga the ecosystem of yang MCM Capital telah tubuhkan memang sangat manfaatkan pelabur-pelabur. So sebab Money Compass memanglah satu platform untuk mendidik kalangan pelabur dan juga kalangan mereka yang ingin yang belajar pelabur. So sekarang kami boleh bekerjasama berkongsian dengan GIC. Kami rasa amat bangga sekali. So yang ni masa pandemik, kami pun buat satu pelancaran untuk celik wang dan kami juga menjemput semua pembaca-pembaca yang dulu, yang lama, yang baru untuk menjadi keahlian. Untuk celik wang, sebab celik wang ialah satu platform yang baru, kami pun jemput semua pembaca yang bertutur dalam bahasa Malaysia untuk menjadi ahli. Sama-sama boleh menubuh satu komuniti. So kami akan lancarkan webinar bulanan yang dihadiri oleh pakar-pakar ternama. Kami juga tiap-tiap minggu kami akan buat berita atas talian dan hantar melalui email. Kami juga buat perkongsian harian di media sosial macam Facebook, Instagram, dan juga kami menerbitkan majalah atau buku secara e-book yang percuma. So ini memang satu masa yang bagus kami boleh exercise all the thinkings that we have been in our mind. You see, masa dulu fikir saja tak tahu bila boleh melancarkan. Masa pandemik telah memaksa kami untuk menjalankan semua kerja yang kami merancang dengan begitu berkesan sekali. So, eksklusif Money Compass membership yang ni tadi sudah jelaskan lah, slide ini lebih kurang sama. So, yang kami pun So, terima kasih, ini slide yang akhir sekali. So, saya minta maaf sebab saya kurang fasih dalam bahasa Melayu. So, terima kasih atas kesabaran semua. Terima kasih. Tidak. Sebenarnya Cik Amy berkongsi dengan bagus sekali ya. Kerana hari ini kita banyak berterima kasih kepada kedua-dua panel kita, Encik Loh dengan juga Cik Amy, kerana telah memberikan kita banyak gambaran dan idea bisnes baru. Kerana kita pun kita nampak pun sangat-sangat sedih apabila ada majalah atau terbitan-terbitan yang dulunya telah tamat perniagaan mereka kerana pandemik COVID-19. Dan kami berasa bangga kerana dapat melihat Money Compass pada masa pandemik pun dapat melancarkan celik wang semasa pandemik bulan lepas. So jadi tahniah kepada Cik Amy dan juga Money Compass. Dan juga daripada penerangan Cik Amy tadi kita nampak sebenarnya Cik Amy telah menumpukan banyak masa ataupun tenaga dalam menukarkan daripada majalah yang tradisional kepada satu majalah yang kita katakan elektronik. Dan bukan itu saja, Money Compass dan juga Cik Amy dapat react kepada